Okey. Okey, tengok muka surat 109. Contoh 3. Sekejap, sini telefon budak 1Z ni. Ya Allah, seorang-seorang. Aisyah tak ada. Iman kau Aisyah tengok. Dahlia pun tak ada. Adish. Susah lah. Okey, contoh 3. Tengok contoh 3. Taklah tak mau join pun tak mau join lah. Macam mana? Okey, contoh 3. Diberi X. Okey, sebelum ni sebelum tu kita dah buat ini kita wakilkan setiap masalah ni kita kira masalah. Okey. Lepas tu kita kata kita wakilkan dia dengan satu huruf simbol benda yang kita tak tahu. Contohnya macam ini 5 biji apple, 8 biji oren. Harga kita tak tahu. Bilangan kita tahu tapi harga kita tak tahu. Jadi kita nak tahu berapa ringgit kita nak bayar, kita kena darab dengan benda yang kita tak tahu ataupun kita wakilkan dia dengan huruf. Okey, itu adalah ungkapan algebra. Okey. Kalau tiba-tiba bila kita tak tahu tu, tiba-tiba kita tahu harga dia, orang tu bagi tahu. Contoh dia, kita kata yang tadi 5x tu kan, 5x untuk harga apple, x tu ialah harga dia. Tapi tiba-tiba dia kata, okey, hari ni harga apple 50 sen. Jadi kita kena darab 5 darab x lah. Iaitu x tu tukar jadi harga 50 sen. Okey, 5 darab 50 sen lah. Jadi harga apple tu kita nak bayar, kita tahu apa dah. Sama lah juga untuk oren. Kalau harga ni kita dah tahu, kita gantikan dengan nilai dia. Katalah oren RM1. Jadi 8 biji oren RM8 lah kita kena bayar. 8 darab RM1. Jadi RM8 lah kita kena bayar. Apple tu 50 sen. Jadi 5 darab 50 sen. Jadi RM2.50 sen. RM2.50 campur dengan RM8. Kita kena bayar RM10.50 dekat orang kedai tu. Okey? Kita ganti dengan nilai. Okey, untuk contoh 3, dia dah bagi dah ungkapan algebra. Ini adalah ungkapan algebra dia. Lepas tu dia bagi tahu nilai. Okey, X nilai dia 3, Y nilai dia 2. Jadi kita kena ganti X, kita kena ganti Y. Okey? 8X ni maksud dia 8 darab X. Okey, jadi 8 darab X, 8 darab 3 dapat 24. Lepas tu sini 5 darab Y, 5 darab 2. Jadi 5 darab 2 dapat 10. Okey, lepas tu kita boleh selesaikan lah. Sebelum ni kita tak boleh selesaikan kan.
Sebab dia 8X dengan 5Y. Jadi harga sekarang ni nilai dia kita dah dapat tahu. Nilai dia ada 21. Okey? Okey, untuk contoh 4 pula. Okey, dalam sebuah kelas, ini kena baca soalan betul-betul. Kalau awak silap, habis. Okey. Dalam sebuah kelas, 1/3 daripada murid lelaki ialah ahli kadet remaja sekolah. Manakala 9 orang murid perempuan bukan ahli kadet remaja sekolah. Sekarang ni kita tak tahu bilangan murid dalam kelas tu. Murid lelaki berapa, murid perempuan pun kita tak tahu. Jadi kita boleh wakilkan dia dengan huruf. Okey, bilangan murid lelaki ialah X. Okey, bilangan murid perempuan ialah Y. Jadi kita tahu dalam kelas tu ada X tambah Y orang. Maksud dia lah X lelaki, Y perempuan. Jadi X tambah Y. Tapi kat sini dia tanya, dia bagi tahu 1/3 daripada murid lelaki ialah KRS. Oh, duk kelak apa benda ni? Tengok oh. Okey, lepas tu 1/3 daripada murid lelaki ialah ahli kadet remaja sekolah. Jadi kita darablah 1/3 daripada X. Sebab kita tak tahu murid lelaki tu berapa. Kan? Jadi 1/3 daripada murid lelaki iaitu X. Lepas tu dia kata pula 9 saja bukan KRS. Okey, jadi perempuan tolak dengan 9 orang tu yang baki daripada hasil tolak tu, itu adalah ahli kadet remaja sekolah. Jadi kita tambahlah dua-dua ni. Dia jadi 2. Ini adalah untuk lelaki, ini untuk perempuan. Okey. Lepas tu soalan dia nak jumlah ahli kadet remaja sekolah KRS. Jadi 1/3 lelaki dengan perempuan, Y tolak 9 orang yang bukan ahli. Yang lain semua ahli. Yang 9 orang ni sahaja yang bukan ahli. Tu kita tambahlah lelaki tambah perempuan. Dapatlah. Bilangan sebenar kita tak tahu sebab kita tak tahu berapa lelaki, berapa perempuan. Okey? Ada nak tanya soalan A ni? Jawapan dia macam tu je. Jawapan dia macam tu je. Sebab kita tak tahu bilangan. Jadi benda ni kita tidak tahu. Bila kita tengok nombor huruf B tu baru kita tahu. Sekejap. Okay, bila kita tengok soalan B, jika kelas tu terdiri, ni terdiri daripada 12 orang lelaki, ni baru dia bagi tahu. 12 orang lelaki, 16 orang perempuan. Ini baru dia bagi tahu. Jadi kita ganti je lah. Yang tadi kan ini 12, ini 16. X tu 12, Y tu 16. Kan? Lepas tu baru kita ganti nilai dia. Masuk dalam persamaan kita buat tadi tu. Dia kata 1/3 daripada lelaki. Lelaki 12 orang. Jadi 1/3 daripada 12 orang tu adalah 4 orang. Okay, lepas tu perempuan pula. Jumlah semua ada 16 orang. Lepas tu bukan ahli KRS, 9 orang. Jadi 16 tolak 9 lah. 16 tolak 9 betul campur dengan 4 tu dapat 11 orang ahli KRS. Boleh tak? Okey, ada nak tanya sebelum saya teruskan? Kalau tak faham nanti kita buat latihan sikit, kita boleh faham dengan lebih lanjut. Okey, sebelum tu buka belajar. Ada kalkulator tak?
Kalkulator yang 570. Kalkulator 570. 570 mau pakai. Semua pakai 570. Ada. Okey. Kita guna kalkulator nak jawab pun boleh. Okey, tengok contoh 3. Berbalik kepada contoh 3. Okey, persamaan dah. Ungkapan algebra ialah 8x tolak 5y. Okey, 8x tolak 5y tambah 7. Okey, macam mana kita nak masukkan dalam kalkulator 8x tolak 5y tambah 7 ni? Okey, tengok belah sini. Tengok ni, celik. Ini celik kalkulator ni. Apa tak celik? Okey, mula-mula kita guna fungsi alfa. Dekat kalkulator mesti ada alfa warna merah. Nampak tak alfa warna merah? Okey, siapa ada kalkulator, keluarkan kalkulator. Okey, kita guna kalkulator. Okey, dia kata 5x. Balik kat soalan tadi benda dia. Ni 5 pula dah 8x. 8 alfa x. Alfa tu warna pink ke warna merah saya pun tak tahu. Tekan 8, tekan alfa, tekan x. X tu dekat kurungan tu. Dekat kurungan yang warna merah juga. Bila awak tekan alfa, awak kena pilih hak yang huruf dekat simbol fungsi yang berwarna merah juga. Nampak tak? Tutup kurungan tu. Okay, bila awak tekan tutup. Okay, bila awak tekan tutup kurungan tu, itu adalah dia keluar X kan? Okay, dah dekat kalkulator tu keluar 8X. Lepas tu awak tekan tolak. Lepas tu tekan 5. Tekan alfa balik. Tekan Y pula. Y dekat koma tu. Ada simbol koma tu. Dia akan keluar 8X tolak 5Y. Tu tambah 7. Lepas tu jangan tekan sama dengan. Okay. Ini pengiraan algebra, dia tak boleh tekan sama dengan yang biasa kita tekan. Kita kena tekan kat CALC tu. CALC tu dekat atas bawah simbol shift tu. Bawah shift, yang awak selalu tekan shift tu kan, bawah tu ada CALC. CALC tu maksud dia calculate. CALC dia tanyalah X question mark kan. Okay. Masukkan nilai X. Bila dia keluar X question mark macam ni, awak masukkan nilai X. Nilai X awak tadi 3 kan? Awak letak 3. Lepas tu, tekan sama dengan, dia keluar Y pula. Okay, Y berapa tadi? Y 2. Masuk 2. Tekan sama dengan. Lepas tu dia akan bagi hasil pengiraan 21. Okay, ikut macam ni lah. Simbol dia bagi arahan kat sini senang je. Arahan dalam ni. Okay. Boleh tak? Boleh, try. cikgu. Okay. Kita try yang ni pula untuk contoh 4. Okay, contoh 4. 1/3 tu kita guna ABC tu, tahu kan ABC tu kan? 1/3. Lepas tu dia kata X kan? Alpha X tambah Y tekan alpha koma tu. Lepas tu tolak 9. Lepas tu tekan kalkulator. Kalkulator. CALC tu. Okay, bila dia tanya X, awak masukkan nilai X 12. Lepas tu nilai Y 16. Lepas tu dapat jawapan 11. Try untuk yang ni pula. X dia 12, Y dia 16. Okey tak? Razak okey tak? Tinggalan timbul hang ni, Razak. Razak? Ya. Ada tak? Hang nak buat apa? Makan nasi lah.
Tak ada. Tu. Okey. Ada nak tanya? Ini kelebihan kita boleh guna kalkulator. Dulu zaman saya kalkulator tak ada. Nak kira semua manual. Orang zaman dulu tak malas-malas. Okey? Ada nak tanya? Kita masuk latihan ni. 5.1. Cikgu, Yes. yang tuan masuk periksa tak? Ni. Oi, masuklah periksa akhir tahun. Ni sekarang ni hampa tak akhir tahun lagi tau. Yang ni pentaksiran sahaja. Pentaksiran siri 2. Maksud dia hari tu awal tahun itu pentaksiran dah. Awal-awal tahun itu yang open book test lah, merapu-merapu tu. Open book test pun tak dapat 100%. Ni duduk kat rumah ni saya tak tahu lah bagi latihan kat hampa macam mana. Okay. Hak yang open book test tu sama juga yang macam ni periksa macam ni. Tapi ini lebih banyak lah sebab tajuk yang awak dah belajar 10 bab dah. Ingat lah. 10 bab. Sepatutnya ada 13 bab. Jadi periksa kali ni masuk 10 bab. Lepas tu akhir tahun nanti, saya tak tahu lah sama ada awak dia boleh masuk sekolah ke tak lagi. Rasa macam tak ada bayang-bayang nak masuk sekolah dah. Awak kena periksa akhir tahun pula. Periksa akhir tahun pula tu saya tak tahulah macam mana. Tapi saya rasa kalau periksa akhir tahun pula tu, semua bab masuk. Kita duk belajar algebra ni untuk akhir tahun lah ni. Tawakkalillahi ta'ala lah cikgu pun. Okey. Kita tengok latih diri 5.1C. Mana dia? Sekejap. Okey, ni latih diri. Kita buat sama-sama. Okey. Semua dah ready ke? Tulis besar-besar. Okey, nombor 1. Okey, kalkulator dah tak? Kalkulator dah, awak boleh tolong start jawab dah. Awak guna kalkulator pun tak apa. Okey, kalau awak guna kalkulator, kalau saya guna kalkulator, 2P tambah Q. P tu jadi X, Q tu jadi Y. Okey, 2 alpha X tambah alpha Y. Okey, awak tukar je P tu jadi X, Q tu jadi Y. Ini P ni jadi X, Q ni jadi Y. Tak mau jawab. Okey. Lepas tu awak jawablah soalan. Okey, 2P. Bila kita tekan CALC, dia akan keluar X tanda soalan. Tanda soalan awak letak 5. Q awak letak 2. Okey, awak akan dapat jawapan. Okey. Okey, 2P kalau kita tulis dalam pengiraan biasa, 2P campur Q. Okey, P dia apa? 5. Jadi 2 darab 5 tambah 2. Okey? 2 darab 5 dapat 10. Tambah 2, awak akan dapat 12. Okey? Ada siapa nak tanya? Ada siapa nak tanya? Tak ada ah? Wah ni. Betul yang dalam buat tanya? Senang sangat kan? Okey, untuk B. Untuk soalan B. Dia tanya 3Q. Tulis 3Q. Ini kena tengok betul-betul. Tolak 4R
tambah 8. Okey, ini tengok betul-betul ya. 3Q tolak 4R tambah 8. Okey, kita gantikan. Q berapa? Q nilai dia 2. Okey, R berapa? R nilai dia negatif 4. Okey, 8. Okey, sekarang kita tengok sini. Operasi apa ni? Operasi darab kan? Darab dengan nombor negatif. Ya. Okey, jawapan dia akan jadi 3/2 6 tolak. Jawapan dia akan jadi apa? 4 darab negatif 4. Negatif 16. Tambah 8. Okey, sekarang negatif-negatif jadi apa? Negatif dengan negatif jadi positif. Ya Allah, slownya hari ni. Pasal apa tidak ada respon? Kelas? Ada ke orang? Orang ramai. Responnya tak ada. Ada. Okey, tengok balik. Weh, mana dia dah? 6 tambah ini negatif. Darab dengan negatif dapat positif. Okey, negatif dan negatif dapat positif. Lepas tu tambah 8. Okey, jawapan dia berapa sekarang? 30. 30. Okey? Okey, ada nak tanya. Ni algebra ni sangat penting sebab awak nak guna banyak kali sampai naik tingkatan 5 pun kena guna algebra ni. Tak boleh algebra habis lah. AdMath kalau awak nak ambil AdMath saya akan datang kan. Nak jadi doktor, nak jadi engineer lah, nak jadi pilot lah, nak jadi apa kerja hebat-hebat tu kena ambil AdMath. AdMath mana nak kira minta otak. Nak jadi doktor tak payahlah, lupakan saja. Ingat kalau nak jadi doktor semua maths kena ujung jari. Okey, untuk C. C dia bagi 5 P tolak R. Ini adalah ungkapan ya. Jadi kita dah belajar pasal BODMAS. Ingat balik masa awal-awal belajar tu BODMAS. B-O-D-M-A-S. B adalah bracket. Okey, bracket apa? Bracket of bracket first kan. Kita jawab dalam bracket dulu. Bracket tu kurungan. Okay. Lepas tu dalam kurungan selesai jawab baru kita start dengan operasi darab. Operasi darab ataupun operasi bahagi yang mana dulu di depan. Okey, kemudian baru bahagi ataupun tambah. Okey, tu kena ingat sampai bila-bila kena ingat, kena guna dan kena ingat. Okey, kita gantikan nilai. P nilai dia buat apa tadi? Lupa pula. P nilai dia 5. R nilai dia negatif 4. Okey, kita tengok dalam kurungan ni. 5 tolak negatif 4. Negatif dengan negatif akan jadi positif. Positif. Okey, 5 tambah 4. Okey, 5 tambah 4 dapat 9. Nampak tak? Saya selesaikan dalam kurungan dulu. 9. 5 darab 9 apa? Cepat, 5 darab 9 sifir. 45. 45. Okey? Okey tak? Tak ada masalah. Nanti sekali. Nanti bukan ni. Nanti saya bagi latihan banyak. Esok hari kami cuti. Di Bali. Di Bali. Tak ada kelas. Lepas tu terus kita periksa kan. Okay, hari Isnin dah lagi kan? Ada kelas.
Hari Isnin ada kelas. Kita akan buat ulang kaji lah hari Isnin tu. Hari Isnin minggu depan. Okey, ulang kaji sikit-sikit saya akan bagi latihan. Kita buat sama-sama. Okey. Okey, dan last sekali kita tengok R per 2 tambah 7Q tolak 3. Okey, R dia negatif 4. Per 2 tambah 7 darab Q apa tadi? Q 2 tolak 3. Okey. Okey, negatif 4 per 2 ataupun negatif 4 bahagi 2 dapat negatif 2. Lepas tu 7 darab 2 dapat 14. 14. Okey, lepas tu tolak 3. Dapat berapa jawapan dia ni? Negatif 2 tambah 14 tolak 3. Negatif 2 tambah 14 tolak 3. Allah. Dapat 9. 9. Okey? Dapat 9. Benar tak? Soalan ni senang je. Ni soalan tan senang lah. Okey? PH? Ni aku belajar lah. Tak tahu, tak ya kot. 2 hari je. Okey, untuk nombor 2. Encik Adnan dan Encik Tan menderma beras kepada mangsa banjir. Okey. Encik Adnan menderma 8 kampit beras. Setiap satu berjisim X kilo. Kita tak tahu kan? Okey, kita buat macam ni. Kita tulis dulu apa yang kita tak tahu. Kita tulis dulu. Kita tulis Encik Adnan. Encik Adnan. Okey, dia derma 8 kampit beras. Berapa kilo kita tak tahu. Berapa kilo X kilo. Okey. Lepas tu Encik Tan pula menderma 4 kampit beras. Setiap satu berjisim Y kilo. Encik Tan 4 Y kilogram. Okey. Lepas tu tulis satu ungkapan bagi jumlah jisim beras yang didermakan oleh mereka. Okay, satu ungkapan dia kita ambil lah. 8 kampit beras harga satu kita darab X kilo. Lepas tu kita tambah pula dengan 4 darab dengan Y kilo. Kita tak tahu apa kilo jumlah. 8X tambah 4Y. Itulah kita punya model kita. Dia suruh buat apa? Ungkapan. Model. Ini tingkatan 1. Tingkatan 5 dia panggil model. Model. Apa tingkatan 1. Okay, nombor B pula. Lepas tu dia kata jika X tu adalah 5, iaitu 5 kilogram. Y tu adalah 10 kilogram. Hitung jumlah jisim beras yang diderma oleh mereka. Kita gantilah. X kilogram tu adalah 5 kilogram. Kemudian 4 tu adalah Y tu adalah 10 kilogram. Okay. 8 darab 5 berapa? Sifir 8 darab 5 apa? 40. 40. 4 darab 10? 40 juga. 40. Jadi
Jumlah semua berapa kilo? 80 kilogram. Okey. Hasil derma mereka itu ialah 80 kilogram. Okey. Betul ya? Tak nak tanya? Okey, kita tengok untuk nombor 3 pula. Nombor 3 tukar color. Okey, nombor 3. Jin dan Kamalesh. Masing-masing membeli M dan N keping kad hari raya dengan harga ringgit Malaysia P sekeping untuk diberikan kepada rakan Muslim mereka. Okay, A. Tulis satu ungkapan bagi beza. Beza tadi jumlah. Sekarang ni beza wang yang dibayar oleh mereka. Okay, nombor 3 A. Okay, sebelum tu kita tengok Jane. Dia beli M, berapa keping tak tahu, M keping. Harga dia RM, harga satu je kan? P kan? Dia tak bagi dah harga lain. Harga P. Okay. Kama ni pula, saya buat kama je lah, nak lidah panjang nama dia. N keping kad hari raya. Harga dia sama P juga. Okay. Jadi beza wang yang dibayar oleh mereka. Contoh kita bagi M P tolak N P. Ataupun awak boleh buat ni ya. N P tolak M P. Sebab kita tak tahu siapa yang hak lagi besar nilai dia. Kalau Kama ni, M ni, katalah 10 keping, Kama pula, dia Jane. Jane ni 10 keping, Kama 5 keping. 10 tolak 5 boleh lah. Kalau Jane ni 5 keping, Kama ni 10 keping, 5 tolak 10 dapat negatif. Kita kena tengok yang mana satu besar. Okay. Okay, untuk A. Ni untuk A. Ada siapa nak tanya? Tak ada Tak ada. Untuk A tu tak ada siapa nak tanya. Okay. Untuk B. Untuk B, dia cakap kat sini, jika M tu adalah 8 keping lah kan? N tu adalah 6 keping kad. P tu adalah harga. Harga dia adalah RM1.50. Hitung beza bayaran antara mereka. Okay? Okay, sekarang kita masukkan nilai dulu. Okay, kita guna yang ni. Okay. M dia tadi 8 darab dengan RM1.50. Lepas tu tolak 6 darab RM1.50. Okay, bila awak RM1.50 tu awak dia tak ber RM. Dia tak bubuh lah RM. Sebab dia dah tulis dah RM kat sini. Nampak tak? Dia kata RMP. Jadi P tu singgah kalau RM, kalau kat sini ditulis RM, awak akan jadi RM, RMP. 2 kali RM. Sebab nilai dia nak P lah, bukannya RM tu. Okay? Dah 8 darab RM1.50 apa? RM12. Okay. Kemudian 6 pula. RM9. Okay. Jadi 12 tolak 9? 3. Okay, 3. Okay, ini dapat positif lah. Kalau guna yang ni, N 6, awak akan dapat 9 tolak 12. Dapat negatif.
Jadi kita kena tahu yang mana satu nilai lebih besar. Baru kita boleh susun. Kalau kita tak tahu, kita yang ni lah. Either ini ataupun ini. Okay. Jadi kita guna yang di depan tu lebih besar. 8. Okay. Ada nak tanya lagi? Tak ada ah? Ada ke tidak ada? Oh, ini saya tulis besar, saya tulis kecil. Okay. Okay. Yang ni buat balik dalam buku ah. Tulis balik dalam buku buku tulis awak tu. Okay. Kita tengok ni. Ni pula. Saya nak sambung sikit sebelum kelas tamat. Okay. Tengok. Apakah sebutan dan perkali dalam satu ungkapan? Ini kita nama saja. Di ungkapan algebra. Okey. Ini nombor 2x kan. Ini adalah nombor. Dia tulis kat sini 2x ialah hasil darab nombor dengan pemboleh ubah. Ini kita namakan pemboleh ubah lah kan. Okey, yang boleh diubah. Okey, unknown. Okey, untuk 3xy pula ialah hasil darab antara nombor 3 dengan dua pemboleh ubah ni, x dengan y. Okey, jadi ini adalah sebutan satu per satu. Yang kat atas tu belajar ungkapan. Ini adalah ungkapan. Ini ungkapan. Semua sekali adalah ungkapan. Tapi satu adalah sebutan. Okey, nampak tak beza dia? Okey. Saya nak bubuh ni. Color merah. Ini adalah ungkapan. Okey, operasi tambah ni kita panggil ungkapan. Kalau dalam ungkapan tu dia ada sebutan. Samalah juga kalau dalam bahasa Melayu ayat dengan perkataan. Okay. Ayat dengan perkataan. Ayat ni adalah ungkapan. Kalau perkataan ialah sebutan. Ini dalam maths, ini dalam bahasa. Ayat banyak-banyak kan? Ni buat ayat banyak. Saya pergi ke sekolah pada hari Isnin. Macam tu. Okay, perkataan. Dalam satu ayat tu ada beberapa patah perkataan. Contohnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 perkataan dalam satu ayat. Itulah perumpamaannya. Ayat adalah kita samakan dengan ungkapan. Sebutan ni adalah dalam perkataan tersebut satu-satu. Okay? Ini kena ingat sebab nanti kalau soalan dia tanya senang. Berikan satu ungkapan. Awak tak tahu apa dia ungkapan algebra tu, awak pun tak tahu. Itu sebab kita kena faham apa yang kita belajar. Okay? Kalau kita tak tahu apa yang kita belajar, susah. Sebutan dengan ungkapan. Apa yang kita belajar hari ni, sebutan dengan ungkapan. Okay, contoh 5. Kenal pasti sebutan algebra daripada ungkapan algebra tersebut. Ini adalah ungkapan algebra. Semua ni ungkapan algebra yang panjang. Okay, dalam ungkapan algebra ada sebutan algebra, iaitu 1, 1, 1, 1 ni. Okay. Jadi dia bagi dah kat sini. Ungkapan A ada X dengan 5X. Sebutan algebra dia ialah X dengan 5X. Okay, untuk B
sebutannya ialah 8 X per 8 tolak 7Y. 7Y itu adalah sebutannya. Okey. Operasi tu kita tak ambil. Okey, kita tak ambil operasi tu. Kita ambil sebutan yang di depan dengan yang belakang saja. Okey. PQ, ini semua senangnya ni kan. Okey, faham ah? Faham. Okey. Kemudian kita tengok sebutan algebra boleh ditulis sebagai hasil darab pemboleh ubah dan faktornya. Maksudnya 3X darab Y. Okey. 3Y pun boleh darab dengan X. 3 boleh darab dengan XY. Dia boleh pecah kepada 3. Maksud dia 3XY ni kita boleh pecah 3 darab XY ataupun 3X darab Y ataupun 3Y darab X. Ataupun 3 darab X darab Y. Dia boleh pecah banyak ni. 3 darab X darab Y. Duduk depan belakang ke, sama saja jawapan dia. Okay. Maksud dia, awak letak 3 di belakang. Contoh dia X, Y darab 3 sama dengan 3 darab XY. Syarat dia nombor kena letak di depan. Okay. Huruf di belakang. Huruf selalunya kita susun ikut susunan alphabetical order. Maksudnya ABC, ikut susunan. Jadi X dulu baru Y kan. Contoh dia 3 darab B darab C darab A. Jadi awak nak tulis macam mana? 3 duduk depan, lepas tu A, lepas tu B, lepas tu C. Ikut susunan. Walaupun A tu kita darab duduk di belakang kan. Kita darab macam ni, 3A, B, C. Walaupun A duduk belakang. Kalau awak nak tulis 3B, C, A pun boleh juga. Boleh, tak salah. Cuma tak berapa nak elok lah. Macam awak cakap lah, itu ibu saya. Ibu saya itu, betul lah, betul ibu saya itu. Awak tunjuk itu, orang faham. Tapi nak cakap ayat yang tak betul, macam orang tak betul lah. Itu ibu saya lagi sedap daripada ibu saya itu. Okey? Okey. Ini lagi satu sebutan kita nak belajar perkali. Okey, perkali ni adalah nombor yang didarab. Contohnya kat sini negatif 3 K kuasa 2 M dengan N. Apa-apa nombor ni perkali dia. Maksud dia contoh 3 adalah perkali K kuasa 2 M dengan N. Kalau 3, contohnya kat sini, dia bagi kat sini. K kuasa 2 M dengan N. Dia ada kat situ 3, dia ada K, dia ada K. K kuasa 2, K dengan K kan? Lepas tu dia ada M, dia ada N. Maksud dia kat sini 3 tak ada. Nampak tak? 3 tak ada. Untuk A untuk A, kita tengok A. K ada 2 dah. M ada, N ada. Okey, soalan dia, nyatakan perkali bagi K kuasa 2 M yang hak tak ada adalah negatif 3. Jadi perkali dia adalah negatif 3. Bagi lengkap. Maksud dia nanti awak boleh darab negatif 3 darab K kuasa 2 M dengan N. Yang ni M dengan N, negatif M dengan N, apa benda yang tak cukup? Apa yang tak cukup ialah 3 K M dengan N dah. Negatif dah ada dah. Nampak tak negatif? Negatif dah ada dah kat sini. Ni tak payah negatif lah sini. Jadi perkali bagi negatif MN ialah 3
3KK ataupun 3K kuasa 2. Mana saya? B. Saya pergi jawab C. Okey, yang ni. 3K kuasa 2. Yang ni. Okey. Untuk C, apa yang tak cukup? Apa yang tak cukup? Negatif tak cukup, M tak cukup, N tak cukup. Jadi perkali untuk 3K kuasa 2 ialah negatif M, N. Negatif M, N. Yang kita buat. Yang mana yang tak cukup? Boleh tak? Boleh cikgu. Ada nak tanya? Boleh ya? Okey, kalau boleh, mohon buat ni latihan ni. Okey, latihan diri 5.1D, nombor 1, nombor 2. Contoh ada sebiji-sebiji ikut contoh atas ni. Yang mana dia contoh tadi? Contoh 5. Okey, nombor 1 ikut contoh 5. Nombor 2 ikut contoh 6. Nombor 1 ikut contoh 5, nombor 2 ikut contoh 6. Boleh ya? Okey, yang atas ni, latihan ni pun buat juga. Tadi kita dah bincang kan? Nanti buat juga. Ini tak ada masalah sebab kita dah bincang. Saya tak kongsi lah dalam grup. Saya akan kongsi nanti yang kita bincang. Yang A, yang ni saya boleh kongsi. Yang ni saya kongsi. Yang ni awak buat sendiri. Okey? Ada nak tanya? Dah 12.36 lah. Okey, ada nak tanya? Tak ada kok. Tak ada. Okey, tunggu kejap. Mana dia? Okey, hari Khamis, oleh sebab kita tak ada kelas dah esok, hari Khamis cuti Deepavali, kita akan jumpa hari Isnin minggu depan. Nanti saya akan bagi macam kita akan guna komputer untuk, saya akan bagi soalan dalam komputer, kita akan bincang sama-sama. Jadi minta kawan-kawan awak yang tak biasa masuk tu, masuklah. Apa yang kita bincang nak keluar periksa nanti ada. Sebab soalan semua siap dah. Nak bagi je kat hampa buat. Periksa Raifah? Ingat tak jadual periksa Raifah? Cikgu soalan susah tak? Susah lah. Kalau dah tak belajar, susah lah. Kalau belajar, kalau boleh buat, senang lah. Ni nak tanya, periksa Raifah ni? Abu. Tak tak? Hari Rabu? Betul ke hari Rabu? Di Khamis. Khamis pula. Seorang kata hari Khamis, seorang kata hari Rabu. Jadual pun ada tak? Jadual ambil tahun mana? Hari Rabu 10 hari bulan 11. 10 hari bulan 11 hari Rabu. Pukul apa? Pukul apa? Tak tahu, tak tengok lagi. Tu dia tak tengok. Dah tu. Okey, soalan nanti saya bagi 2 link tau. Ingat tak? Ada 2 link. 2 link soalan. Link satu Google Form. Google Form tu bahagian A dengan bahagian C. Bahagian C tu jawab atas kertas, lepas tu ambil gambar, upload. Kalau tak boleh upload, dia ambil gambar guna phone lah. Lepas tu upload guna phone. Guna laptop memang payah sikit. Kena guna phone.
Okay, kalau guna laptop, saya tak aktif. Kalau guna laptop, awak kena upload masuk dalam komputer dulu baru boleh guna hantar kat saya. Kalau guna phone memang senang. Upload, jawab dalam phone, lepas tu upload dalam phone. Ambil gambar, hantar. Kalau tak boleh, hantar personal message saya. Okay, hantar kat saya. Kalau bila dah upload, line tak elok, pakai duk kata line tak elok, personal message saya, hantar message kat saya. So, jawapan-jawapan untuk bahagian C. Bahagian A, bahagian B jawab online. Bahagian C hantar kat saya, send picture ke, send apa ke. Apa yang awak jawab tu lah. Ada 6 soalan, jadi 6 keping awak kena hantar kat saya. Saya suruh awak cuba buat. Kan awak cuba buat itu kan upload tu kan. Buat macam tu. Ada nak tanya? Ada nak tanya soalan? Tak ada. Tak ada. Ada Okay, cuti ni 5 hari ni cuba buat ulang kaji sungguh-sungguh lah. Jangan main cincin-cincin lah. Saya nak awak jawab betul-betul. Tu bagi tahu kawan-kawan yang lain yang tak masuk tu. Saja tak masuk sebenarnya macam Haidan. Saya tahu cikgu pergi sekolah, pergi rumah dia tanya pasal apa tak masuk. Senyap saja. Balok. Susah lah. Ini kalau apa hidup nanti masa depan je 10 tahun akan datang ni tengoklah macam mana. Kalau orang rajin boleh hidup, kalau orang tak rajin, orang kata ulat dalam batu boleh hidup kalau nak. Kena rajin je. Dalam malam-malam memang tak ada. Mangkit biar awal sikit. Awal tu rezeki banyak, Allah dah tabuk dalam dunia ni. Tabuk rezeki kita. Mangkit awal cari rezeki. Mangkit lambat rezeki berlari. Okay? Kalau tak ada apa, okay, itu je. Kelas kita saya stop recording. Jangan, kan, kalau saya tak stop recording kan, hampa duduk dalam